Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersama pada pagi ini, insya-Allah pada pagi ini kita sambung perbincangan kitab Tauhid surah 113. Dalil yang kelima surah At-Talaq ayat 3 minggu lepas lah. Ahmad meriwayatkan daripada Ruwaifi' radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hayata satatulu bik fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqalla wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw 'azm fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un min. Wahai Ruwaifi', semoga engkau panjang umur, maka sampaikanlah kepada yang menggelung jenggotnya, yakni aqada lihiyatah ni maknanya dia macam buat simpul janggut lah. Dia ataupun seorang kata tu jalin, tu janggut tu. Ni untuk lelaki. Tu dia ada perbincangan ni janggut ni. Atau memakai kalung dari tali busur panah. Huraian dia selepas ni lah. Secara umum begitu. Atau beristinja dengan rauf ni sebenarnya raji' dabah ni najis ni maksud najis kering. Najis kering maksudnya. Beristinja dengan kotoran ataupun najis binatang yang telah kering. Berlepas diri daripada uram itu. Syarah dia tu di Ruwaifi' lah. Cuba tengok di bawah tu dia buat. Ruwaifi' ni berumur panjang hingga tahun 56 Hijrah. Dia wafat di Barakah, nama satu tempat. Beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dari kalangan Ansar. Hadis ini tidak lain sebagai salah satu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada catat tambahan maklumatlah berkenaan dengan Ruwaifi' ni secara ringkas. Jadi nama dia nya Ruwaifi' bin Thabit bin As-Sakan An-Najjari Al-Ansari. Maksudnya sebelum bergabung, sebelum ada Ansar itu, dia ni adalah kabilah Najjar. Daripada kabilah Najjar dia ni. Mereka selepas daripada Nabi hijrah tu, khusus kepada Aus dan Khazraj asalnya. Tapi dia ni Ansar. Dia masuk Islam dan menolong Nabi, berjihad bersama, dipanggil Ansar. Ada setengah kata dia ni gabungan di antara Aus dan Khazraj. Baik, jadi dia ni Al-Ansari Al-Madani. Tu gelar dia. Jadi kita kata sebab dia nak mengekalkan sekurang-kurangnya anak cucu tahu kita ni daripada Najjar. Sebab Melayu tak ada, tu tak tahu. Apa saya dia asal pada petani. Kalau nak pergi nak tanya siapa? Nak tanya pun tak tahu. Saya pergi pun, kita pergi adalah urusan Syiah pergi, tak tahu. Kita nak start pergi kira orang kita biasa asal daripada Fatani nak mari ke sebelah Kelantan ni. Tapi orang dia ni. Lepas tu Ansari, kemudian Al-Madani. Baik. Dia ni pernah tinggal di Mesir. Sekejap lah, tidak menetap di sana. Dan di zaman Musa dia ni pernah wa ammarahu Muawiyah ala Tarablus al-Gharb. Dia pernah dilantik jadi amir di sana. Gubernur lah di sebelah Tarablus barat. Pada tahun 46 Hijrah. 9 tahun sebelum dia meninggal. Khatib Baghdadi dia ni minal fatihin, antara orang yang buka daerah-daerah Islam di luar daripada Jaziratul Arab, di luar daripada tanah Arab. Dia ni kalau mengikut Khatib Baghdadi, dia ni antara yang terlibat suka sebenarnya. Sebab kita pergi bukan nak menakluk negara orang, kita pergi nak buka, dia guna istilah fath, artinya buka untuk kemasukan tauhid dalam negara itu. Maknanya sebab tu setengah ulama kata membebaskan Afrika.
sehingga menjadi Islam. Dia barakah. Dan semasa dia mati itu ketika dia jadi gubernur di Barakah itu. Semasa di bawah pemerintahan Maslamah bin Makhlad, dan kubur dia di kawasan situ di satu bukit. Ini sahabat ni. Ruwaifik maknanya bukan cala-cala orang lah ni. Tidak. Nabi kata kepada dia, wahai Ruwaifik, kalau umur panjang lah, maka sampaikanlah kepada orang. Dia sebenarnya dia ada sejarah ni, bukan sekadar ikat janggut, simpul janggut, tidak. Dia ada maksud dia. Atau memakai kalung dari tali busur panah dan seterusnya. Baik, cuba kita tengok dalam syarah, kita boleh faham lah. Ini ceritakan bahawa sesiapa yang menggantungkan tali busurnya, biasanya yang sudah usang pada lehernya, dengan berbuat gitu boleh menolak daripada kena gangguan makhluk halus lah. Itu maksudnya. Maka Nabi SAW berlepas diri. Maknanya Nabi memutuskan hubungan dengan dia. Maknanya seolah Nabi kata laisa minna lah, tu bukan puak kita tu. Ulama kata kalimah laisa minna dia merujuk, dia berkait dengan syariat, tapi berkait dengan perkara besar dalam agama lah. Misalnya bab akidah dengan kepercayaan. Sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat Syiah, dia guna laisa minna ni banyak. Misalnya laisa minna man lam yastahilla muta'atana. Tidak puak kita orang tidak menghalalkan muta'ah. Dia guna bahasa tu. Serupa dengan hadis-hadis sunnah. Syiah ni kan. Baik. Di sini dia tidak sebut. Sebenarnya ikat janggut ni tak. Dia sebenarnya kita kata peseng lah, tabiat budaya Yahudi. Kita tengok dalam hadis, dia terpengaruh dengan orang-orang yang kira-kiranya kuasa besar pada waktu, ataupun bangsa-bangsa yang terkenal. Mana tidak jiwa merdeka. Nabi nak tu. Dan itu tidak sesuai dengan agama. Jaling, janggut. Jadi dia jadi macam ekor cicak gitu. Dia buat gitu. Kalau kita tengok begitu, jadi Islam tak boleh gitu. Biar gitu, lepas irsal. Kena irsal. Sebab itulah kalau dalam hadis Nasa'i, dalam hadis Mishkat pun sebut mana irsal. Lihiyah ni kan, lepas begitu ya. Jangan tidak dibenarkan lah. Tidak dibenarkan. Baik. Cumanya hak ni, dia tali kira-kiranya setengah tu tali hak putus. Maknanya tali ni berjasa besar lah pada tuan dia. Jadi kita kata ada unsur-unsur hikmat. Dan tali ni hak gantung tu bukan semata-mata tali yang telah dijampi oleh bomoh di zaman tu lah. Itu maksudnya. Maknanya tali ni, sebab kita kata cincin kayu kokak tu bukan semata. Sebab tu dia jadi mahal tu. Hak ni pun gitu lah. Pada tali busur bila putus tak ada harga pun. Cara orang nak sedar. Jadi dia jampi-jampi naik harga. Air ni tak jampi jadi 30 berapa sen? RM1. Kalau tak ada air kawi tu kan lebih jimat lagi. Jadi bila dijampi RM30. Memang saya tengok tu. Jampi lah sebelum tu dia suruh saya jampi pula. Kata tindak ni. Siapa begitu sekali. Dia punya mikir kita ni dia tak ada disiplin. Mikir tak ada disiplin, saya rasa teruk. Sebab tu tak boleh biar. Dia tak boleh buka ruang ni. Buka ni. Dia jadi gata pergi. Bahaya. Lepas tu di situ dia ada ruang pula. Jadi masyarakat susah. Pada doa ni tidak memerlukan duit pun. Jadi pasal habis duit. Kesian pada masyarakat. Tak kena. Jadi tinggal tu jadi. Susah tu. Tengah. Nak beli air tu. RM30. Agak-agak air ke dia di pasar dia. Harga RM30 betul. Kalau di Maiden tu tak ada. Manis ni air tahu akhirah lah. Jadi tidak menasabah. Itu benar bahaya lah tu. Bagi saya bahaya. Walaupun disebut dalam hadis ada. Orang panggil ni lah kita panggil ruqyah ni. Jampi patut tafallud. Isyarat hembus pada hal tu dekat jadi suatu perniagaan. Itu sudah termasuk dalam memanipulasikan maksud agama. Ke arah keuntungan peribadi sangat apa. Tak boleh gitu. Kena berhati-hati. Sebab tu sekarang ni orang pun cemuh. Orang cemuh dah dengan agama. Sebab tu orang guna istilah yang hina. Memperdagangkan agama. Hina. Cuma dia tubik ke politik lah asalnya. Tapi masuk habis tu sebenarnya. Dia cuma tak agama. Tapi kok mana pun. Dia merujuk ke arah. Mana satu kebencian dalam. Perkara ni saya tengok memang berlaku. Sebab tu lah kalau kita tengok. Kalau berlakulah pelanggaran terhadap hukum. Dan perkara tu berlaku dengan berleluasa. Kita boleh nampak kepincangan dia. Ada seorang imam. Ni cerita di Afrika kan ni cerita ni. Sahur lah. Dia sahur. Dia buat pos kereta tu 35,000.
Dia kata duit dia, ni lah dia guna mayajak, wai tahu duit tu dia kumpul dia buat. Dia sahur dia sebut pada anak mungkin dia. Anak mungkin setengah, bukan semua anak setengah ada kepos dah siap, ada apa-apa siap. Tapi nak ayah dia berbangga pula. Tu jadi menyebabkan setengah-setengah masyarakat tu dia rasa cemuh pada orang agama. Lagu ni orang agama dia tu. Setengah tu suka sebab tu. Sebab dia kira boleh diambil, dia tengok dari sudut lain, benci. Tu sebab itulah. Jadi kalau saya sebut tu kenapa? Kerana hadis Nabi sebut semua ni dia berkait dengan cari makan. Puak-puak ni kalau kita baca dalam syarah-syarah hadis, dia hidup dengan ni lah hasil dia. Tu asalnya tak apa, tetapi jadi lebih-lebih terlibat dengan syirik. Tak ambil kira dah. Hak ni maksudnya boleh jadi kita akan tertanya apa sabit dengan tali busur ni, tali busur mana? Bila putus tu, maknanya tali ni lama dah lah dimanfaatkan oleh tuan dia tu. Jasa tu banyak. Dia ambil. Dia ada sempena tu. Dia jampi. Jadi dalam satu utas berapa ada bayaran lah. Yang mahal di situ. Tu. Tetapi yang penting di sini, yang Nabi nak tekankan di sini, dia jadi pengharapan itu. Kebergantungan itu ada pada. Mungkin dia kata ni ikhtiar. Nah, biasa kita terhindar daripada kena sihir ke. Itu Allah, cuma ni ikhtiar. Biasa kita guna gitulah. Hak itulah kita nak bincang dalam kitab ni. Ikhtiar tu syariat. Ikhtiar tu sendiri dia tidak boleh bercanggah dengan syariat. Ikhtiar tu, hak kita ikhtiar ni kau dia perbuatan zahir tu lah. Hak zahir dia buat perbuatan zahir dia tu. Niat molek belaka. Niat molek belaka. Dia akan telitah juga kepada kayu kokal. Dia akan telitah juga tu kepada sesuatu yang ada di tubuh dia, yang mana dia pakai pun tak terganggu. Tapi kalau kita pakai cincin, tidak ada langsung maksud, tak telitah pun. Ni orang panggil tahqiqut tauhid. Nak biar tauhid tu betul-betul hak, betul-betul benar. Tidak kata ada bercampur dengan debu-debu syirik. Ini adalah ancaman bagi orang yang menggantungkan tali, disertai kebergantungan kepada tali tersebut dalam menolak bahaya. Jadi kalau dia pergi musafir ke apa, dia merasakan lebih selamat dengan ada tali itu. Oleh itu, maka lantas bagaimana dengan orang yang bergantung dengan orang-orang soleh? Bergantung dengan orang-orang para wali, sunan-sunan dia sebut. Indonesia, anak pun tidak berapa pemahaman sangat pasal Indonesia ni. Tak apalah. Muka ni tak boleh nak rujuk. Sunanun atas wazan fu'alun, jamak taksir tu. Tu idhaf tu sunan. Jamak atas jamak. Tak tahu, takut jamul jam'i lah. Tak apalah, habib. Kenapa itu tu ya? Kiai atau tuan-tuan guru yang sudah meninggal dunia dengan meminta ditunaikan hajat kepada mereka. Dia ada yang sampai pada saya tu, dia kritik saya lah. Dia kata, Ustaz, dengan masa dia hidup, kita pergi tu sebenarnya tidak lebih daripada kita bertawassul. Apa beza bertawassul dengan orang hidup dengan mati? Tak boleh nak beza. Dia buat kat tangan dia, orang mati boleh buat gitu. Sebab tu dia kena tanya dulu akidah mereka tu lebih hidup daripada orang hidup. Dia kena tanya dulu akidah tu. Semalam pun tengok pula. Berat lagi malam. Malam Jumaat ni malam Rabu. Bukan malam Jumaat dulu ramai orang serai malam Jumaat. Tak jadi balik malam Jumaat tu. Rabu pula. Balik tu duduk di jendela. Tengok anak dia. Tengok duduk masyarakat. Tengok TV jerit dia sebut tu. Dia kata ni ulama. Mana kalau saya nak sebutnya bukan apa. Ni mana orang panggil ustaz ni. Duduk ceramah rata ni. Maknanya dia tak erti lagi disiplin baca kitab tu. Asalkan ada kitab. Langsung tak ada rujuk. Tujuan apa tu? Percaya gitu. Inilah. Baru dia boleh sakut, doa, tawasul. Baru dia boleh buat tu. Dia kena putus tu. Putus tu dia mudah hilang lah penyakit tu. Tu. Hati tu. Hayati tu. Tu. Jadi hidup. Jadi sebenarnya beza tu. Hak tu. Kita tak ambil kira lagi dari sudut hak tu ada hadis. Dari sudut tu lah kita istighfar kepada dia. Istighfar kepada Allah. Jadi perkara-perkara gitu masih nampak dia macam nak hidup balik. Dah ni hari berturut-turut masuk. Hari ni hari Kenen, kalau ada lagi tahu lah. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab, doa ni senjata orang mukmin ni, dia doa ni kalau silap digunakan dia boleh bawa pada syirik. Doa tu.
meminta dihilangkan kesusahan kepada mereka dan mempersembahkan ibadat-ibadat yang lain kepada mereka seperti menyembelih korban, nazar atau bahkan tawaf di kubur-kubur. Ni di kubur apa ni? Di Besut nama ni? Kubur dia nama tu. Pula Kapah ada, Pula Kapah. Tak, nama apa ada tempat khusus satu ketika, tapi lah ni tak ada dah amalan tu. Saya pun rasa nak pergi tengok sekali nak ambil gambar. Kita tengok kita sekadar baca dalam kitab ya. Hak khusus, dia ada tempat khusus, tempat sembelih di kubur. Bila dia menazar sembelih mati, dia menazar tu maknanya dia pergi sembelih situ. Sembelih tu untuk guru tu. Itu termasuk ghuluwun fi salihin. Tempat kita pun ada. Oh, kalau di Indonesia, kalau mengikut sahabat saya nah. Oh, hak ni berleluasa ni. Tawah di kubur saya pergi seminggu. Dia sebut begini, cermat. Hari dia sambut hari Hul Wali Songo. Hari Hul Wali Songo. Dia pergi ramai. Dia pergi dengan baba sebelah Fatani ni. Dia join sekali. Dia pergi. Seminggu. Lagi dah atak tani. Ada rumah tu. Tak ada waktu biar tu. Saya je. Jawab dia kata, Allah Ustaz dia kata betul lah. Ana tengok dia kata. Pergi duduk beriktikaf di kubur, duduk berzikir di kubur 24 jam tak putus orang. Oleh kerana ramai sangat. Semasa dia nak mengambil tempat untuk duduk ke, dia jadi macam lah. Dia adakah dia maksud tawah ataupun kerana nak ambil tempat jadi nampak terkejut dia. Tu. Lepas tu dia akan bagilah. Bila sampai waktu zuhur, okey, kelompok ni pergi. Bila kelompok ni ubi untuk solat, dia tak sila tinggal tu. Maknanya dalam tempoh 24 jam 1 saat. Ini berlaku. Tempat kita kalau kita tidak bertindak awal, tidak cegah pada awal, dia boleh jadi gitu. Di sini tu. Tidak jauh tu. Jadi kena berhati-hati. Ini bahaya. Nazar ataupun tawaf, jenis perbuatan ni adalah syirik akbar, syirik jali. Dia boleh membawa pada sini. Kena berhati-hati ya. Baik. Sebab itulah ghuluwun fi salihin memang ulama telah senaraikan sebagai salah satu faktor atau punca yang besar manusia terjebak dengan. Kita nak tahunya ghuluwun ni dia berlakunya mana nak boleh sampai ke situ. Dia tidak terus sampai ke syirik tu, tidak, tapi permulaan. Ulama semua kata ta'assub itu berlebih. Daripada ta'assub itu dia mula mempercayai segala-galanya. Jadi dia tak guna dah keyakinan yang 100% lah pada dia, sehingga dia jadi kafir. Itu bahaya. Akhir sekali dia boleh macam-macam boleh berlaku. Nak sampai ke satu tahap jadi syirik. Proses ta'assub ni bahaya. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata ta'assub. Ini orang panggil istilah baru. Ta'assubi. Bahaya ni, sangat bahaya. Sebab apa? Dia hilang ilmu. Tutup ilmu. Sebab tu kita tak boleh. Ya, sila. Ghuluwun fi salihin. Sebab tu Nabi pun kita tak boleh puja dia melebihi daripada kadar yang dibenarkan. Tapi dia tak boleh lebih. Lebih misalnya tahu perkara gaib, itu tak boleh. Lepas tu ada tu banyak Nabi tahu perkara gaib, tu dia panggil muqayyad. Tahu secara, kalau mustaqil ni dia sendiri tahu. Bila dia nak tahu, dia boleh tahu. Dia sendiri tak kait dengan Tuhan. Dia sendiri tahu seperti Tuhan tahu. Nabi ni kalau dia tahu semua, ulama kata ini wahyum minallah. Semua sebut begitu. Wahyu. Maknanya Nabi tidak tahu perkara hakikat. Enggak, kalau kita nak kira gitu, kalau Tuhan kita tahu gitu. Cuma Tuhan tak bui. Tuhan tak bui. Dia takut jadi bahaya. Sebab saya sebut semua lah, kalau kita tahu tarikh kita nak rebah beleping atas latar. Katalah kita tahu, kita akan rebah itu depan. Terai saudara ayat. Itu ambil ulang. Nak tahu dalilnya ada setengah-setengah kadang-kadang Tuhan bui kepada manusia tu, dia boleh kecek dengan makhluk gaib. Lagu mana jadi? Cerah. Bini tak nak duduk main kecek sore ni. Nak kata gila tak. Dulu berlaku tu. Omongnya tahu. Tak tahulah dia boleh kecek dengan makhluk halus perempuan. Dibawa ke rumah saya pun kecek dengan dia. Tanya. Tetapi melalui perempuan ni, dia kecek. Dia kosong lagu mana. Maknanya tak molek tu bila dia boleh berinteraksi gitu dengan makhluk halus. Siapa guru pun tak nak mengajar dalam kelas dia. Dia bukan-bukan. Dia tak molek sebenarnya. Tak molek sebab tu Allah tak bui. Jadi kita sudah cukup dah untuk kebaikan kita di muka dunia. Kalau lebih lagi, dia jadi rosak. Rosak kan? Baik, cuba tengok lagi. Yang memiliki langit dan bumi, yang telah datang larangan yang keras dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mempersembahkan ibadat kepada selain Allah. Hukumnya adalah syirik besar. Sebab tu ulama kita sekat awal-awal lagi. Memang disebut. Misalnya tu Muhammad kata,
kita nak bahan-bahan lah untuk buat rawatan ni. Misalnya nak darah air putih. Tu ulama kata tak boleh. Semua kata tak boleh. Bapa tu sekat awal-awal lagi. Dah ni saya beberapa orang tua lah di pondok kenali orang tua. Saya kata betul ke Haji ada berlaku di Kubah Khirian ni? Dia kata memang ada di Kubah Khirian. Mana dia royak lah. Kalau kita pergi jalan Wakastai tu, antara Wakastai tu dengan pagar istana negara. Setengah-setengah orang tu dia tahulah tu. Engkau saya duduk sini kita tahu hutan. Kita biasa duduk main cari waktu tu. Hak tu lah. Dalam hutan tu saya jumpa hak ada air. Air dia pun dah sakok. Lepas tu ada rokok. Cok mari. Dan dia kata gali kamu. Dia kata kalau mau jumpa ni kena ayak aku pula lepas ni. Tu kita kata budak-budak amal lah. Situ berlaku dah lah. Dia Kubah Khirian tu. Pondok kenali tu Kubah Khirian tu. Tu. Bismillah Allah Akbar. Nah. Tak boleh. Sempurna. Hak sebenarnya buat apa? Nak ambil darah tu. Tak boleh. Tutup apa tu? Sebab hak tu dia dekat mudah sangat. Jadi tak perlu orang istihar syirik ni. Itu bahaya. Hak tu bahaya lagi sebab dia kadang tak sedar. Berlaku syirik hilang semua pahala dia. Dia tak khabar-khabar. Tu berat. Baik. Jadi lebih keras lagi. Kalau Allah pun sebut gitu. Baik, tak apalah. Cuba tengok. Kesimpulan hadis. Kesimpulan hadis ini. Hadis Rafi' ini. Yang pertama. Pada hadis ini jelas tergambar mukjizat Nabi SAW. Dia ni tak mati tahun 50 ni. Cuma saya cari tu tak jumpa. Tak tahulah mungkin ada lagi saya maklum semula lah. Mana dia ni sebenarnya lahir umur berapa? Tidak disebut. Beberapa 3 buah kitab saya wafat pada tahun 50 Hijrah. Tapi dikiranya apa yang Nabi sebut. Dah Nabi mati pada tahun 10 Hijrah. Dia ni 50 Hijrah. Maknanya dengan zaman dia dengan konflik sahabat, fitnah sahabat, dia sempat. Ni dia ni. Yang kedua, haramnya memakai kalung untuk tolak bala. Ni kalung ni saya lebih tepat kita jumpa memakai azimat dalam apa bentuk sekalipun. Tidak masuk dalam syirik. Perbuatan tu boleh membawa pada syirik. Jadi bagi orang yang pakai, kita counselling, setelah kita bagi maklumat yang jelas pada dia, masih berdegil dan pakai, tu dia sendiri boleh jadi syirik. Perbuatan tu memang perbuatan syirik. Tapi kadang-kadang ada setengah orang buat dia kadang tak faham. Kita faham dulu. Jangan terus kita jatuh hukum. Itu cermat. Faham? Tiba-tiba masih berdegil juga. Itu boleh jadi syirik. Dia tu musyrik. Perbuatan tu orang panggil perbuatan syirik. Dia panggil musyrik. Baik. Saya pun tak bawa. Bawa ni. Ni. Bak janggut ni. Takut kejut lah. Dia kata wajib atau ada apa. Dia kata dah. Pok kita ni bahaya cukup setengah-setengah. Nah. Dia serabut. Dari ni saya buat ni. Malam kita bincang malam. Tak siapa lagi. Lagu mana mengikut ulamanya. Dalam mazhab Syafi'i lagu mana. Biar kita tahu. Sebabnya gini. Tak apalah pun. Agak-agak program di sebelah Siam lah. Program Syiah tu ada seorang tu dia sunnah lah dianya. Kritik lah. Dia kritik Maulana lah. Sebab Maulana ni misal ke panjang Maulana tu. Macam mana dia kata duduk tamakun, duduk mulazamah dengan hadis Nabi tapi pak dia janggut utama. Dia kritik maknanya dia bukan tanya. Kita nak jawab tak boleh sebab dia tak tanya. Saya dengar. Kata tak apa. Katanya ni tak sesal lagi bab misal dia tu. Orang wacana hidup manusia ni lebih pada sedangkan wacana manusia ni sudah naik tinggi dah. Tiba-tiba dia main tak tu lagi. Bahaya hasil ni. Kalau baca ni banyak ni. Pandangan ahli ilmu dalam isu ini, isu mencukur janggut, maka beliau menyimpulkan. Dalam 5 riwayat menyebutkan, dia ada beberapa istilah. 5 istilah. A'fu, auf, wafaru. Kesemua lafaz ini menunjukkan maksud membiarkan dengan tidak boleh cukur lah. Okey, tak apalah. Kata Imam Nawawi, tokoh dari mazhab Syafi'i. Inilah makna zahir lafaz-lafaz hadis. Mana kalau kita tengok zahir lafaz hadis, hanya semua lafaz-lafaz yang menunjuk lepas gitu. Baik. Melalui lafaz-lafaz hadis inilah maka para ulama kita dan juga ulama dalam aliran membuat hukum mesti menyimpan. Maknanya makruh ni maknanya kira-kiranya dah sekecil. Memotong dan menghilangkannya. Adapun mengandamnya supaya rapi itu adalah baik. Yang dikatakan makruh adalah yang maklum membesarkan. Cuma menggunting misal lagu mana?
Sebab kalau janggut tu dia lain. Janggut ni boleh kata tak pernah Nabi cukur. Tak ada. Kalau hak misal ni panjang ni som kau surat ni. No. Hak misal ni cuba tengok Cuba tengok. Para ulama berselisih pendapat tentang mencukur atau menggunting misal. Saja sebut ni. Takut tengok buat dia kata wajib tu. Wajib ni janggut tu wajib. Tapi tidak khilaf juga. Kalau misal, kalau kita tengok sini ramai dia kalangan salah berpendapat mencukur misal sehingga licin. Oh, boleh cukur siapa licin. Ramai dia kalangan salah kata kita. Ini hadis adalah disebut beberapa hadis. Ini pendapat ulama. Patut banyak lagi lah. Nah, ayatnya perkara tu khilaf. Tapi kalau janggut lebih ditekankan. Jadi sebab tu ulama kata kalau sepanjang mana kena taruh bot belakang ni. Qadhi Iyad kata menjadi khilaf juga di kalangan salaf kadar minim. Jadi sipai janggut ni hak paling pendeknya setara mana? Kalau ulama tidak membataskan kadar tertentu, asal ada ya, tak apa dah. Boleh pahala dah tu. Makruh dia kata. Baik. Imam Malik menghukumkan sebab tu kalau kita terjemah tabligh dia kira dia pegang gini. Ramai dia pegang gini. Kalau nak gunting bila pegang tu, gunting hak tu bawah tu. Mana segenggam tu kena ada. Enggak kita ni panjang ni. Nah, tu pun boleh bila tak banyak orang mana. Nah. Sebab tu kalau dia kata tak ada. Kata tak boleh panjang dah. Makruh. Ni siapa colok kaki lah no. Tu panggil janggut nego tu. Tu tak boleh tu. Lebih segenggam ni tadi lah. Apa kata jemaah tadi tapi tak. Tapi kalau di mazhab Hanafi yang tu main tak boleh masuk gelas tak ada tu. Ustaz Nasim cerita pada saya dia kata kalau tak ada asal tak apa. Kalau ada bahasa gara-gara maknanya berat pun kita. Berat pun kita kalau buat kerja lagu tu. Duk luar tadi ni. Baik. Tu. Yang keempat ada kalau menganggap makruh. Mana andam janggut ni ketika haji tak murah tak apalah. Ni bab janggut ni lain. Ni dia lebih kemah lah. Tapi kok mana masih ada khilaf. Sebab tu kita tengok tokoh-tokoh ulama hebat-hebat setengah-setengah negara kan. Tak ada licin mana. Padahal ni ada asal nampak kesal cukup setengah tempat tu dia rasa lebih selamat kalau dia tak ada tu. Sebab dia apa ni. Jadi kau gitulah. Sebab tu jangan kena berhati-hati. Jadi kalau nak baca boleh ambil ni. Hak ni nota semalam ni hak di Mishkat di. Ni dia beri panjang. Semua ulama kata tak boleh. Kalau misal tu panjang siapa tak nampak bibir tu. Pernah tengok ada orang nak makan dia akak. Maka saya tengok tu. Dia akak gitu. Maka dia payah benar tu. Tapi kalau dalam agama kita misal ni dia tak serupa dengan janggut dari segi pengurus uruh dia tu. Nak maintain dia tu, dia tak sama. Jadi ulama yang kata boleh sipai pun mesti nampak dua bibir tu. Khususnya bibir atas lah. Kena nampak. Tu perlu keras sangat tu. Tak ada pasal. Akhir sekali pandai serong lah. Tu tak tu. Baik, cuba kita tengok di sini lah. Wajib mendahara ni wajib ni mana dia mengambil satu pendapat. Kenapa hal lah? Sebab tu kitab ni pun kita kena tahu juga. Memang lah. Bagi saya kalau berakidah saya setuju gitu. Cuma setengah-setengah tu kita tengok lah. Sebab tu perlu kita baca. Contoh di sini bila kata wajib. Okay, kita maklum wajib tu ada pendapat, satu pendapat. Jadi kalau kita, jadi makna kita boleh faham lah. Tapi lepas tu kita nak faham pendapat lain, tak apalah. Bila kita tahu dia tidak jadi masalah. Kalau tidak dia kata tengok ni. Dia akan melakap ke dia punya penulis ni. Tu bahaya. Sebab tu kita kena tahu lebih daripada Yang keempat haram mengikat janggut. Ni ulama terima. Sebab tadi saya sebut. Kenapa haram tu? Dan saya kemukakan hadis di bawah ni. Boleh tengok sedia. Istinja dengan menggunakan kotoran najis binatang atau tulang. Ini termasuk dosa besar. Dalam riwayat lain guna hamamah itu. Hamamah ni ke dia? Arang. Riwayat sebut hamamah pun tak boleh juga. Dia tiga perkara. Dia panggil rauth, tahi binatang lah. Kemudian azm, tulang dan juga Jadi sebab apa? Sebab jin mari jumpa Nabi. Riwayat kata maknanya itu binatang makannya pokok kami tu. Dia makan lagu mana kita tak tahulah. Tapi dia alam ghaib. Dia cerita. Sebab tu Nabi tak pernah. Alam musyahadah dia ada alam ghaib. Cuma ulama kita bincang lah. Dah dia alam zahir. Yang tanya gitu. Jawab ke mana?
Ke tulang ke apa, ni alam musyahadah alam nyata apa duk nak makan, dia duk alam lain. Supaya ikan duk alam laut dah kita. Mari makan teragak. Tu hidup dua lah tu. Kau lagu mana? Nah, jenis ayatnya Allah buat gitu nak ayat dengan makhluk lain. Walaupun kita kata makhluk kita tak nampak, tapi dia ada hubungan dengan kita. Kena hormat, saling hormat, menghormati. Di alam akhirat kita boleh tengok hak gaib tu. Kita boleh tengok dalam syurga. Tak nampak lagi lah, kena hormat. Baik. Jadi taklih ni, ni haram. Lepas tu haram ni setara mana maksud dia? Apakah haram tu sah cuma berdosa je? Mana seorang itu beristisah ke tidak? Ulama kata haram di sini maknanya perbuatan tak sah. Maknanya apa? Maknanya selepas dia beristinja tu wuduk jadi tak sah sebab taharah tak berlaku lagi pada dia. Mana istinja tu tak sesat. Parah tu. Jadi tak jadi semua semaya pun tak jadi. Kita kata tak timbul masalah tempat kita. Ya, istinja dengan batu. Kadang-kadang dia cari batu tak jumpa, dia tengok tahik kering. Nah, dia ambil itu tali. Sebab ada berlaku sahabat Nabi pernah ambil tunjuk pada Nabi, dia tak cukup 3 butir, dia cari najis. Dia pergi, Nabi buat. Nabi kata tak boleh ni. Dia ada dalam hadis Nasa'i. Memberitahu manusia. Tak habis yang kelima tu. Ini termasuk dosa besar kerana tulang tidak lain. Tulang itu sebenarnya menjadi makanan saudara kita. Tulang binatang merupakan makanan bagi binatang mereka. Kering itu dia menjadi makanan untuk binatang. Maknanya dalam makhluk jin ada binatang juga. Yang keenam, wajib memberitahu manusia apa-apa yang diperintahkan dan dilarang. Perintah memberitahu maklumat pada orang ramai khususnya berkait dengan tauhid ini adalah perkara yang wajib. Mana kalau kita tengok berlaku perkara syirik, wajib kita sebut. Kita tegur. Kita kata dia marah lah, tak apa. Tak boleh ni setakat kita ngaji. Tak gitu. Lepas tu dia tak terima, ikut dia. Hal-hal yang disebutkan dalam hadis termasuk dosa besar. Okey, baik. Bila sebut dosa besar, kena ingatlah. Dosa besar yang dimaksudkan ni letak dalam kurungnya tu. Hal ni dosa besar. Syirik ni letak di bawah al-kabair. Akbarul kabair asyirku. Dosa besar paling besar adalah syirik. Zina dosa besar juga. Tapi hak tu tidak sebesar syirik. Orang berzina tak jadi kafir. Tak jadi kafir. Bunuh orang tak jadi kafir. Tapi syirik ni tak. Okey, ada persoalan sebelum kita pindah kepada dalil yang keberapa tu, yang ketujuh ni. Okey, kita pergi pada dalil yang ketujuh. Kalau nak tanya boleh terus tanyalah. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, pada suatu ketika ni dia kata, dia sebut dia kata man qata'a tamimah min insan kana ka'idli raqabah, rawahu Waqi'. Sesiapa yang memutuskan suatu buah tamimah dari tubuh seseorang, maka tindakan yang tersebut sama dengan memerdekakan seorang hamba. Hadis ini diriwayatkan oleh Waqi', asal sahabat. Ni kenyataan yang disebut oleh Jubair ni fi hukmil marfu'. Walaupun dia ni mauquf, dia tak sebut pun Nabi. Kita sebut azimat mudah. Makna kalau seseorang itu memutuskan, misalnya dia pakai azimat di tangan, kita putus buah, ambil lempar. Sebesar mana tu pahala kita dapat? Seperti memerdekakan seorang hamba pahalanya. Sebab apa? Sebab kita menyelamatkan dia daripada syirik. Itu. Asar ini diriwayatkan oleh Waqi'. Walahu diriwayatkan pula daripada Ibrahim. Dia menyebutkan mereka, siapa mereka? Iaitu sahabat, para sahabat sebenarnya kanu yakrahuna. Jadi kanu tu mereka. Siapa mereka? Wow, jamak tu mana mereka? Ni para sahabat. Cuma dia masuk sini Abdullah ibn Mas'ud secara khusus lah. Tapi semua sahabat begitu. Membenci segala jenis azimat. Tak kira lah dibuat daripada Quran kau atau selain daripada Quran, tak kira. Asalkan azimat tak boleh. Tengok sahabat. Lepas tu sedekit. Bukan untuk indifa, bukan untuk mempertahankan ataupun nak menghindari, tidak. Untuk mempertahankan. Kalau bagi saya lah, lebih baik tak sah semuanya. Kita baca doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid Nabi ajar, setengah-setengah memang dia dengan maksud untuk jaga daripada gangguan. Baca tu. Nak kena apa tu? Cuma kita nak latih kebergantungan kita tu, jangan berpaling arah daripada Allah itu. Hak tu yang kita nak. Hak kita duk ngaji. Hak ni lah kita sebut merealisasi kata. Maknanya kita mempraktikkan, memasukkan dalam kehidupan kita tauhid tu. Tu. Jadi kita nak bagaimana kita nak realisasi ke tauhid dalam kehidupan. Mana setiap kita buat tu jangan
Kena ambil kira semuanya. Ni. Sebab hal ni dia menjadi kehidupan zaman jahiliah ni. Gak masyarakat Melayu pun tak mudah juga bab ni. Lah ni pun ada lagi. Setengah-setengah tu. Dulu kan banyak jumpa kan ada budak teh cacing dia tak ikat ke? Tali ke dia mana? Tali tekuk awak. Dia panggil kuning ke dia? Tali ke dia panggil? Tali ke dia panggil? Tali kasut ke? Dia bukan tali kasut. Dia tali tu ada ke ikat tali kasut? Dia bulat tali tu dah. Saya pernah tengok tu. Tu memang tu homo awak tu. Kadang Datuk Bedal. Tu homo lah tu maksudnya tu. Awak gitu tu. Hatulah tak boleh. Tak boleh. Kok mana tu cuba ayat saya. Kok mana tu dia. Kalau abad dia ada penyelesaian secara perubatan saintifik. Tu kok mana tu? Tak tahu, takut cacing lari dia serabut-buruk tengok tu. Tapi tak nampak kita tu. Tu bahaya. Hak pentingnya dia tak sebut kalau makan obat tak teringat kau tidak bergantung apa. Hak ni dak ni. Dia jadi rasa selamat dengan tu. Macam-macam dia mahu. Tu gangguan tu tak boleh. Kita obat ni tak apa, dia tidak mengganggu kita makan Panadol. Ada apa? Dia beza tu kalau Tok Azimat tu lain, tak serupa. Sebab anak buah saya ada terlibat dalam benda ni. Pakar saya sebut pakai kat pinggir tu ya. Nah, perempuan tu. Saya panggil dia. Enti pakar ni bahasa mana? Sebut ikhlas sebut. Tak ada tu jadi bahasa tak tenang. Ya lah tu gangguan tu. Tu syaitan nak ya. Sedangkan kita tenang ni ala bi zikrillah, ingat Tuhan tu jadi tenang. Tatma'innul qulub. Ni duk teringat kepada perkara-perkara berbentuk azimat. Ulama kita misalnya para sahabat, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Azimat ni kalau buat dengan ayat Quran pun dia tak sil lagi. Nak ayatnya tak silnya perkara-perkara yang boleh mendekat kepada syirik walaupun guna ayat Quran. Sebab kalau kita tengok orang sesat tu baca ayat Quran belakang tu. Tapi ada kadang-kadang dia baca slow lepas hari tu dah. Tu 30 dia baca tak tahu. Saya biasa dah jumpa bubuk. Bergerak tu tak ayah ni nak. Biasa tu nak macam mana? Mungkin bukan bahasa kita. Tu kena berhati-hati. Sebab itulah kita sebagai orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, dia kena ambil kira kehidupan dia supaya selarah dengan kehidupan Nabi. Itulah sebenarnya kita mengaji. Tak ada lebih pada tu. Nak apa tu? Nak supaya Tuhan redha. Ulama kata tak mungkin. Kalau kita bercanggah dengan kehidupan Nabi, tiba-tiba Tuhan redha. Tak mungkin. Mustahil berlaku gitu. Baik, cuba tengok. Dua asar tersebut, yakni asar yang ketujuh tu, asar sahabat tu dia panggil asar. Kedua-dua ni menunjukkan generasi awal Islam, yakni sahabat, dalam menjaga akidah dari pelbagai jenis atau jenis-jenis khurafat dijaga. Maknanya dalam penjaga akidah ni tak selasung tu. Orang panggil wah-wah syirik tu. Butir-butir ataupun debu-debu syirik sikit pun tak mahu. Nak biar bersih sungguh. Itulah perjuangan Nabi sebenarnya. Baik, cuba tengok dalam syarah ni. Dengan menggantungkan azimat bererti dia sudah menjadi menyembah. Di sini maknanya dia bergantung dengan syaitan. Mana rasa selamat kerana ada benda tu. Kena jelas tu. Jika dia memutuskannya, bererti dia telah melenyapkan perhambaan terhadap syaitan itu. Gitu ya. Jadi maknanya kita selamat dia. Tu kena jagalah. Sama ya letak di pintu rumah misalnya. Itu Ibu Dina dengan maksud supaya yalah ayat Ibu Dina kan. Banyaklah orang kita faham ayat Ibu Dina ni. Buah rezeki, syaitan lari. No. Tu. Tak betul tu. Letak Quran atas kereta, nyetok Quran. Letak panah tu kan. Belakang lagi letak. Tak apa-apa letak. Saja. Tak ada orang letak saya saja. Tak seraya. Tahu dah. Royak kena. Quran ni kena baca. Nak naik kenderaan ada baca dia. Nak turun ada baca dia. Letak Quran apa? Tu sebab gini hak ni ada tu semua tu tak betul lah ke tu. Tak betul, tak kena cara tu. Bukan lagu tu cara baca dia tu. Ni penuh Quran. Guru saya kata dosa tu. Merosakkan Quran tu. Nyetok merah merah. Kat cacat kekar Quran tu.
Oh, bahaya. Na'udzubillah lah kita. Jadi tak tahulah. Jadi tu orang panggil buat tu cara tu. Semalam saya baca dalam bab ikut sunnah, bukan semalam, pagi tadi. Talbisu iblis tu. Terang. Ni Ibnu Mas'ud ni juga. Ibnu Mas'ud juga. Ni cerita ni di Masjid Madinah. Orang tabi'i nama Amr bin Utbah nama. Dia tabi'i. Daripada dia kuliah jari-jari ada. Dia tidak nak malas apa kita ni. Kita malas ya. Jadi bila selesai, selepas daripada semua duduk di masjid, nak balik ke sesuatu dia tak balik. Kerana maghrib ni kan dia dengan Aisyah ni kan dekat. Jadi ada di kalangan satu kelompok disebut. Jadi dia nak, lepas tu disebut nama Amr bin Utbah. Dia kata mana? Dia kata seolah-olah nak isi masa kosong tu lah. Okey, kita baca. Kita takbir ni maknanya Allahu Akbar lah. Baca sebanyak ni. Kemudian baca subhanallah sebanyak ni. Sekian jumlah dia. Sebut pula alhamdulillah qafi minas sahabat. Intelektual sahabat dia ni. Sebut gitu. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Mas'ud. Dia kata kalau dia buat lagi lepas ni mau ayat aku. Tiba-tiba buat pula lepas tu kawan tu. Hak bahagian merepot ke dia bermerepot. Dia sedap apa merepot ni. Bangun dia pergi ayat depan kawan dia masjid. Dia kata mu kau hak ayat gini-gini. Mu ni lebih halal daripada Nabi kau. Ui gitulah kasar molek tu. Mu apakah engkau lebih berilmu daripada Muhammad Rasul Allah itu? Sebab Muhammad tak pernah sebut gini. Utbah kata ya Allah ampun. Minta maaf lalu dia mohon nak ayatnya sahabat gitu pun tak boleh dah. Gak orang kita ayat Quran sakit lutut pada baca ni untuk sakit lutut, untuk penyakit jantung. Sakit otak. Kena kita ni ajar gitu. Berat tu lagu tu. Nabi Quran ni turun pada Nabi pun tak sebut ayat ni khasiat dia gini. Tiba-tiba awak boleh sebut. Cuba fikir. Hak dalam kisah Amr bin Utbah tadi Ibnu Mas'ud kata mu ingatmu lebih halal daripada Muhammad kau. Muhammad pun tak sebut gitu. Muhammad ni Rasul Allah. Jelas semalam kita baca. Siap dengan riwayat dengan daripada nas dalam bahasa Arab itu. Nak yang sahabat ni dia jaga sungguh kau gitu. Kalau dari segi pemikiran, tapi hak ni kan ni. Bab syirik kena jaga. Bab ibadat kena jaga. Hak ni jangan berinovasi di sini. Tak setu kreatif lah situ. Tempat lain boleh. Nak buat meja lagu mana. Lepas ni cuba fikir nak buat tempat kuliah lagu mana biar lebih menarik lagi. Tak saya reduk gini nampak ni gaya biasa. Allah gila tu. Hak barang hak jenis tidak agama secara khusus gitu tu. Tapi kalau hak agama secara khusus tak boleh. Kasar tu saya tengok dalam Arab tu kalau kita nak jemaah, mu ingat mu ni lebih halal daripada Muhammad kau. Tu jangan. Dalam hadis Nabi salah satu Nabi sebut baca raditu billahi rabbat ke wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Dia akan tertanam ditanam sebuah pokok ke dalam syurga. Ada saya jumpa ni kuliah muslimah di Afrika Selatan ni. Jadi dia kata dia siapa, dia sebut, dia kata mana? Dia kata ustazah ni ya. Ada tu ustaz pun ada ustazah ni. Dia sebut namalah saya. Ustazah ni kata baca pagi 25 kali. Nabi sebut sekali ya. Dia kata 25 kali. Dia sebut kelebihan, saya tak ingat banyaklah kelebihannya. Jadi saya kata ginilah minta tolong, ditanya ustaz, telefon mana jadi itu dia kata adalah dia sebut kebakaran, lepas tu selamat macam-macam dia sebut. Kapi pun selamat dah kebakaran. Hak ni lah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas tu. Jadi maknanya hak tu 25 kali. Nabi sebut sekali. Ini banyak adalah hadis sebut bukan untuk itu saja. Bahkan pada waktu pagi itu sebagai ikrar mula-mula sebelum kita aktif sehari raditu billah. Ikrar mula-mula. Nak ayatnya bahawa hidup kita sehari ini kita akan pandu dengan ridha Allah lah. Tu tujuannya. Sekali Nabi sebutnya. Kita nak baca lebih tu hal lain tapi hanya gini-gini. Allah jaga kita. Tu lah kalau zaman sahabat dia panggil dah masuk bilik kaunseling ni. Maknanya kawan ni Amr bin Utbah ni telah dikaunseling oleh kita kata apa salahnya? Zikir tu bukan baca buku perlembagaan lepas tu. Tak talih. Sebab dia kira ittiba'. Tak serupa Nabi buat gini, awak ayat gini. Sebab tu ulama kata sesiapa dia menambah di atas apa yang Nabi sebut, dia dianggap itu lebih baik, rosak akidah.
Boleh rosak sebab dia menganggap Nabi ni kurang daripada dia. Dia lebih. Bahaya. Sebab tu ulama kata orang buat bid'ah ni walaupun dia tak kata seolah-olah Nabi buat tak sempurna. Tu tak boleh tu. Okay. Kalau mengikut riwayat daripada Waqi' ni, kanu telah adalah mereka, terjemah harfiah, telah adalah mereka. Mereka tu siapa? Para sahabat. Para sahabat. Syarah dia. Cuba tengok syarah ni. Menceritakan daripada beberapa tokoh tabi'in bahawa mereka memutlakkan larangan penggantungan azimat. Ibrahim An-Nakhai menceritakan daripada beberapa tokoh tabi'in bahawa mereka secara mutlak tak benar langsung, tidak ada ruang untuk pakai azimat. Apa tu? Sadduz zara'i. Sadduz zara'i. Untuk sekat bahaya. Bahaya paling besar ke dia? Syirik. Mati kerana Covid pun tak pakai masuk neraka kita. Bahkan la yaghfirullahu an yushraka bihi wa innallaha la yaghfiru an yushraka bi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jelas tu. Allah tidak akan ampun. Dia gini dalam agama kita ni rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ni bila seseorang itu mati, kalau dia tak sempat taubat, selain Allah izinkan, Allah sendiri boleh mengampunkan kalau dia nak. Ala masyiatillah dari kita. Berdasar pada kehendak Allah. Tetapi berdasar pada ayat tadi, Allah kata, kalau syirik, aku tak akan ampun. Salah itulah. Jadi apa maksud? Maksudnya tidak ada jalan untuk melepaskan diri daripada neraka. Itu bahasa paling mudah. Perbuatan syirik. Mati dekat dia. Bahaya. Hadis, Nabi sebut, Nabi kata seseorang yang gantung sesuatu. Azimat lah maksudnya. Tiba-tiba, dia berlaku sesuatu lah, aksiden ke apa, dia teringat pada benda, kebetulan mati lalu pada waktu itu. Mati lagu mana tu? Tak sempat nak kita tak tahu, kita tetap kena urus dia cari Islam, tapi dia dengan Allahnya mati syirik. Tu tak boleh tu. Tak ada ulama kata azimat ni syirik kecil, tak ada seorang habis, tak pernah jumpa dalam kitab. Tu bahaya tu. Tak enggak mati ni dia tak ada time. Tak ada waktu. Sebab waktu tu hanya Allah saja yang tahu. Jelas. Riwayat daripada Ibrahim An-Nakhai diambil daripada beberapa tokoh tabi'i, mereka ini secara mutlak kata tak boleh. Saya yakin tokoh-tokoh tabi'i dia tahu ada sedikit ruangan, tapi dia tak berani nak buka untuk masyarakat. Saya yakin begitu. Sebab bahaya. Cuba tengok kesimpulan dalil yang ke-8 ini. Keutamaan memutuskan azimat. Yang ni kita buat sesuatu yang boleh menjejaskan akidah seseorang. Kita buat benda tu. Dia ada keutamaan. Sebab hal tersebut termasuk menghilangkan kemungkaran. Ini termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar lah. Dan yang kedua, pengharaman menggantungkan azimat secara mutlak. Ini mengikut dia ni hak selamat. Bagi saya ni hak selamat, tak perlu. Walaupun ia terbuat walaupun dia daripada ayat-ayat Al-Quran. Sebab apa? Dia tak timbul. Sebab ayat Quran ni dia panggil, kalau dalam istilah Yusuf dia panggil bermuamalat dengan ayat Quran. Kita nak bermuamalat dengan ayat Quran. Kaifa nata'amalu ma'al Quranil Karim. Buku Yusuf Qaradawi tu bagus buku tu ya. Mungkin perlu juga kita buat. Sebab saya ada buat slide dulu tu. Lapis siri, kita khotel kitab tu untuk lapis siri ringkas ya. Kita buat dibaca anjuran pegawai agama. Bagus kitab tu. Sebenarnya dia nak berinteraksi dengan kita. Maknanya wahyu Quran ni sebenarnya hakikat sebenarnya adalah merupakan interaksi Allah dengan kita. Message Allah itu. Tu sebenarnya. Tu. Jadi bagaimana cara tu kita nak faham? Yusuf Qaradawi buat kaedah dia. Tajuk dia pun bagaimana kita nak bermuamalat dengan Al-Quran yang mulia itu. Bagus juga kita tu. Kaifa nata'amalu ma'al Quranil Karim. Kalau kaifa nata'amalu ma'al Quran, kalau Al-Majid tu orang lain tulis. Ni Al-Karim. Al-Quranul Karim Indonesia. Cuma saya tak ada terjemah tu lah, tapi terjemah tu ada. Berinteraksi lah. Bagaimana kita berinteraksi ada terjemah tu. Ada. Tanya apa tanya sebab saya tak ada tu. Kalau saya rasa orang ni baca sendiri pun boleh faham, tak perlu buat kelas tu. Baca sebab dia memang dia buat tu untuk huraya dia, syarah dia. Boleh faham insya-Allah.
Tak payah tanya lagi lah. Molek tu. Baik. Jadi sebenarnya pengharaman kalau mengikut tabi'in yang disebut oleh Ibrahim Nakhai tadi, mana pokok dia tutup terus, tak boleh azimat. Apa tu bahaya. Walaupun ia dibuat daripada ayat Quran. Demikian menurut sekelompok kalangan tokoh-tokoh tabi'in merupakan pendapat yang paling kuat, yang paling bagus lah. Tak usah tebang buku lah ni. Sebab apa sebenarnya? Saya nak sebut ni. Sebab apa? Sebab apa kalau kita, dia gini, bila kita tolak hal tu pun kehidupan agama tak terjejah langsung. Bahkan tawassul dengan orang mati. Patut tawassul ni tak ada. Jadi bila kita tutup, jadi tak ada tawassul. Gitu kah? Ya? Kita tutup tu hak tu ya. Tawassul hak lain lebih luas. Tawassul dengan semaya. Tawassul dengan, orang panggil tawassul dengan amalan tu. Jalanlah tu. Dengan baca Quran, dengan kita buat baik. Tawassul. Banyak. Mana kita berwasilah ke dengan amal tawassul. Jadi kenapa dengan orang mati ni tak boleh? Sebab dia tak ada dalil. Dah hak tu menjadi amalan pokok sesat. Nabi tak sih. Bahkan bercanggah pula dengan arahan Nabi supaya kita pergi doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dia. Kita pergi doa supaya Allah ampunkan dia, tiba-tiba bertawassul dengan dia pula. Logik lah. Tak masuk akal tu. Dari pelbagai bentuk khurafat. Sebab itulah di awal kita ni pun sebut dah ibadat ibadat ni kan maksud dia buat sesuatu yang Allah redha. Dia merangkumi ibadat wajib dengan ibadat yang khusus. Ingat muka surat 10. Nah. Serupa tak tahu. Dulu kan muka surat 10 tak ada pak cik tu ada. Muka surat 10. Ingat muka surat 10 dia ada sebut tarikh ibadatnya ada. Ni. Ni muka surat 10 sungguh. Ibadat adalah istilah yang mencakupi segala sesuatu yang dicintai dan diredai oleh Allah. Tak kira lah perkataan ke perbuatan ke, tak kira. Asalkan Allah. Hak setengah kita saya tak pasti muka surat apa-apa. Asalnya muka surat 10. Tu makna tarikh ibadat yang paling lengkap tu. Baik, cuba tengok terakhir kesimpulan hadis saya baca ni 9 kesimpulan yang ringkas saja. Daripada pengajian kita dalam bab yang ke-8 ni, kita boleh faham penafsiran ruqyah dan tamimah. Ruqyah ni ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan tu ni ruqyah ni bukan azimat ni. Jampilah kita tapi guna ayat Quran. Misalnya bila orang sakit kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca gitu. Lepas tu kita buat gitu isyarat, dia panggil tafallu. Tu boleh lagi. Gitu yalah. Lepas tu kat serah pada Allah cara zahir. Tapi setengah-setengah penyakit tu hospital pun tak sih. Dia kata ni doktor pakar pun kata kena pergi cari tok muamu. Kita kalau nak cari juga, cari yang kita kenal, yang tidak ada berlaku dalam proses dia buat tu ada unsur-unsur syirik. Kena usaha cari tu. Sebab tu ulama kita kata rawatan ni, cara ni kita panggil rawatan Islam ni termasuk dalam hukum fardu kifayah. Kena ada sekelompok umat Islam yang mendepani masalah ni sebagai alternatif pada hak syirik tu. Kalau tidak berdosa semua kita ni. Yang kedua penafsiran tiwalah hak kita bincang dah sebelum ni. Boleh rujuklah muka surat berapa tiwalah, tengok situlah. Apa dia? Canua nak suruh pasangan tunduk pada dia tu. Bagi-bagi gitu tak boleh tu. Buat ni man ni orang Melayu kita lah dulu ni. Tambah-tambah perempuan. Ingat saya sebut tu. Saya pernah tengok tu. Cara dia makan kepada hak dia pera tu. Dahsyat kotor lah. Saya tengok sendiri. Masa tu saya umur berapa. Tapi kita klik ayat kemuk. Dia makan. Aku celah kaki ni. Kejut mak itu. Boh lagi mah dia. Rupanya kita. Lepas tu orang tahu. Rupanya ni orang jenis merah gitu. Aku kata kalau makan atas meja apa? Kita ya. Saya tengok dia tu. Kalau kita sakit pinggang nak makan jenis lagu tu. Dia suak-suak pun dia holok gitu. Berarti makan ke dia. Dia makan ke dia, dia holok, dia makan ke dia. Tu je lah kekek. Tua dah. Mati dah, lama dah mati. Yang ketiga, bahawasanya 3 jenis ini semuanya tanpa terkecuali termasuk syirik. Boleh bawa pada syirik. Ruqyah. Ni ruqyah ni mana? Ruqyah tidak syar'i lah. Tamimah, tiwalah dan seumpamanya. Yang keempat, ruqyah dengan ucapan yang benar. Dia buat pengecualian tu. Memakai ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang wari, yang maksud ain, penyakit, sihir maksudnya, atau sengatan binatang berbisa boleh juga. Hal-hal ini tidak termasuk syirik. Kalau hak sengatan berbisa ni, guru saya dulu. Ayah kepada Ustaz Abdullah Al-Mahrum, Ustaz Abdullah Qari, ayah dia tahu betul ayah lah di Kuwait tu.
Depan saya duduk tengah ngaji dengan dia. Sekali Ustaz Nasir ada belakang ni, mana guru dah kosak masa duduk ngaji dulu. Memang dia ni hebatlah Quran ni, orang panggil tak ayah leh Quran. Ayah pada almarhum Ustaz Abdullah Al-Qari, datuk pada Dr. Najib lah. Saya duduk tengah ngaji. Mari orang kena sengak, kena patuk kaulah. Dia duduk nebel pokok. Kita pun kesok tepi dak nak suruh dia masuk. Ayah leh ni ilmu dia baca ayat Quran. Depan saya tengok dia. Dia suka sengih, tak apa, dia kata tak apa. Dia pun ambil air. Saya ingat dia ambil air. Dia baca ayat Quran, kita dengar. Kata ada baca ayat. Minum dia tu. Ya saya, tu kata Tuhan nak usia. Masalahnya bila dia minum tu dok. Seminit dua kau itu bangun. Kau itu kata sejuk, tak ada rasa gapo. Kita pun dengar bila. Saya tengok dia gitu. Dia baca ayat ke? Tu ruqyah. Dia buat gini tafalluk. Tak nampak napa air tu. Lepas saya khatam Quran tu, saya minta tak boleh. Kita ilmu tu. Tak boleh mu ngaji hadis sudahlah, dia kata. Dia tak boleh cara nak ke orang lain, dia kata. Kanak dia boleh. Ustaz Al-Qari tu boleh. Dia tong. Dia boleh adalah dia ajar ilmu. Bukan tong dia ajar ilmu. Bahaya juga tong ni. Takut silap faham pula. Tu saya tengok dia tu. Saya tanya tak boleh. Tu baca ayat ke dia? Ayat Quran hang duk ngaji tu, dia kata. Gitu. Sianlah kau itu sejuk. Daripada tidur duk gelepar dah bangun. Tu saya tengok dia tu dengan mata kepala. Tu haddatsani lah tu. Riwayat bil ikhbar tu. Bil tahdits itu. Tengok sendiri, bukan sami tu tengok. Ra'ait itu siap. Tak boleh kata dia juga tak siap pun. Jangan ta'assub. Dia pun sebut. Tapi kalau mengikut ayah saya, tak ada bunyi tak siap tu kalau berubat dengan dia bab ular. Hak tu saya tengok dia. Hak tu memang tengok dia. Ramai tak pun dah kosak ada. Ni ruqyah. Hak guna ayat Quran. Guna ayat Quran. Jadi maknanya ataupun doa daripada hak tu boleh. Sengat binatang berbisa. Hak ni tak termasuk dalam syirik. Apakah termasuk hal tersebut syirik atau tidak? Khilaf bukan afdaliyah. Khilaf daripada syirik ke tidak? Sebab itulah lebih baik tak payah. Lebih baik jangan terlibat. Sebab dia syirik tu ada kata tak syirik lagi. Bukan bermakna molek. Tu setara tu. Tu khilaf situ. Jadi mengelak daripada khilaf ni lebih baik. Tak sah. Yang keenam, mengalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk menangkal atau mengusir ain. Ini juga termasuk syirik. Maknanya gantung pada tengkuk manusia ke, tengkuk binatang dengan maksud supaya terhindar daripada kena penyakit ke, ataupun gangguan, ataupun sihir ke. Yang ketujuh, ancaman berat bagi busur. Saya sebut tadilah tali busur ini bukan makna tali busur semata-mata tali busur itu. Tetapi tali busur itu adalah tali busur yang telah banyak memberi jasa pada tuan dia. Biasanya tali busur yang telah putus. Dengan sebab digunakan acak kali lama, dia kira tali tu bomoh ke jampi. Zaman itulah. Tu. Jadi pada perkara ini dia ada keyakinan. Tu masalah tu. Dia akan ada keyakinan pada benda itu. Baik. Sebab perkara ni dia boleh jadi tegal, boleh jadi bala dan macam-macam lah. Yang kesembilan, perkataan Ibrahim An-Nakhai di atas tidak bertentangan dengan perbezaan pendapat yang disebut sebelumnya. Kerana yang dia maksudkan ialah para sahabat, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dia nak ayat ni pandang dengan sahabat. Dan bagi saya, bila sahabat buat, hal tu terbaik. Sebab mereka generasi yang diperakui oleh Quran dan hadis. Hal tu lebih baik. Nak selamat hal tu. Bahkan kalau kita tak ikut hal tu, tetap hidup kita bahagia di dunia akhirat. Bahkan lebih bahagia lagi. Tidak kata bila tak ada hal tu jadi cacatlah kehidupan manusia. Tak ada hal tu cacat. Hal tu sebenarnya. Baik, bab yang kesembilan, orang yang terbayuk kita tu. Syekh Dr. Nasir bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Al-Juda'i tu. Dia tulis kitab tentang tabarruk. Sebuah kitab khusus. Tebal sikit pada hal ni. Bukan nipis sikit. Tebal sikit pada bab tabarruk saja. Sangat menarik. Dia bagi tabarruk. Tabarruk boleh ke tabarruk dengan buah? Tabarruk dengan buah. Dia bincang lah. Sebelum nak faham tu kena faham tabarruk ni gapo nama. Guru dia minai. Guru dia sengaja letak. Dia tengok dah anak murid dia pakat duk tunggu. Duk tunggu gini. Tok guru letak dah. Berebuk ni supaya berebuk padi. Apa tu? Nak ambil biar kena mulut dia tempat mulut guru. Bayangkanlah. Setahu mana pemikiran dia. Sedangkan tu karenanya atas nama dia tabarruk.
Bagi saya itu sudah ghuluwun fis salin, sudah termasuk dalam melampau. Bahaya kalau dibiarkan, tak boleh. Saya ingat didik ke guru saya dulu, kita nak basuh kereta dia tak boleh. Ana tidak nak entah basuh, ana nak entah ngaji, jangan akak apa tu, tak perlu, takut jadi lagu lain. Nak jaga awal-awal lagi. Hak ni pun bincang khusus ni. Sebab kau ni berlaku, tak segi jauh lah masyarakat Melayu kita pada. Pokok, biasa pokok jamu jemaah. Orang kita tak boleh tengok pokok besar sikit. So, Hindu kan pokok besar sikit, sudah hadah lalu. Jadi ikat kau tu, ikat kau ni. Cuba tengok dalam internet di Indonesia. Oh, sedih saya tengok. Dulu kan nama dia pokok ke dia panggil. Di orang Arab jahiliah ni. Pokok ke dia. Pokok tempat dia anggap itulah sahabat minta kain. Dia panggil watak dah. Pakai watak pokok tu. Hak saya nama tebal habis tu. Kalau orang Arab jahiliah tu dia ada sebuah pokok. Kalau tak ingat nama apa. Jadi pokok tu dia anggap sebagai pokok keramat. Kalau nak pergi mana-mana duk tafakur. Bahkan dia kalau nak pergi mana-mana ataupun nak pergi pergi ke dan nak pergi memburu ke, dia akan pergi sakut alat peralatan memburu di pokok tu. Tertolak sia dan dia ada untung dalam perburuan. Tu dia ada pokok di zaman jahiliah. Ceritanya panjang lah. Itulah. Di Indonesia ada berlaku tu. Orang Islam kita. Bukan orang Islam. Pokok tu dia gantung. Ikat gotu, ikat goni berwarna-warni. Ikat patu girut senyap. Macam iktikah. Jelas dalam video. Na'udzubillah. Harap-harap benda tu Allah hindari tu. Zaman jahiliah. Tu. Okey, saya setakat itulah dulu. InsyaAllah bab yang ke-9, orang yang tabarruk, yakni mengharapkan berkat kepada pohon, batu dan benda yang lain yang sejenis dengan Tuhan, ni kita bincang dalam siri akan datang insyaAllah. Saya setakat itulah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau ada soalan yang berkait dengan pengajian pagi ini ke lain kali. Ya, sila. Ya, betul lah. Tu hadis tu. Nama apa hadis tu? Ukasyah tak? Hadis Ukasyah tu lah kita bincang dah sebelum ni. Tak ingat dalam bab ke apa, boleh rujuk balik lah. Dia gini cerita dia, hadis tu semuanya sahih. Kita sebut ni. Dia gini dia untuk hadis apa kita kata berkenaan dengan Ukasyah tu ataupun hadis seorang perempuan kena penyakit sawan tu kan. Hak tu untuk peringkat dia panggil waqiah juz'iyah, kes tertentu, kes terpencil untuk orang tertentu. Ni peringkat lain lah. Kita tak boleh ambil umum lagu tu. Kalau orang sakit memang kita kata jumpa pakar lah. Hak tu lah juga Nabi suruh. Tapi ada setengah-setengah perkara, setengah-setengah sahabat ni sebagai nak menyatakan kelebihan sahabat tu. Nabi kata boleh kalau nak suruh aku doa boleh sembuh, tapi kalau nak sabar lagi seperti tadi. Maknanya kita kata ada lebih 70,000 yang masuk ke tanpa hizab tak terlibat langsung ni dengan syirik ni. Orang tolong ruqyah kan untuk dia. Dia sendiri pun tak buat, dia tak suruh orang buat untuk atas diri dia. Kan dalam hadis tersebut, hak tu nak ayatnya peringkat tinggi. Hak ni hasil daripada diterapkan sunnah dan amalan sunnah lama. Dia boleh sampai tahap tu. Kepada orang-orang mula-mula, kalau kita buat gitu, dia jadi pelik tu. Tak boleh. Untuk orang awam kita pakai hak biasa. Maknanya dalam agama pun, dalam hukum agama ni pun dia ada juga tahap-tahap tu. Sebab kita contohnya Aisyah ataupun Abu Zar. Dan Nabi sendiri hidup sehingga setengah-setengah ulama sangka dia miskin Nabi. Aisyah sendiri. Apakah kita nak kata Sayyidina Abu Bakar miskin? Dia kaya tu. Tak kain. Bukan jual pasal malam, jual luar negara. Ada gedung tekstil lah dia tu. Baik. Saya nak sebutnya begini. Jadi sahabat Nabi ni dia sanggup derma, dia sanggup habis sehingga habis tak ada harta. Kalau Abu Zar ni dia kata aku kalau tak ada duit baru boleh lena tidur. Selagi ada duit dia tak lena tidur. Sebab tu bila ada harta dia akan sedekah selalu. Apakah kita nak terapkan masyarakat begitu semua orang awam? Tak boleh. Orang awam ni kita suruh diajak sebab tu Imam Malik kata untuk masyarakat awam kita tekan kepada hukum halal dan haram. Itu sudah termasuk dalam warak dah tu. Kata Imam Malik. Misalnya ada ulama yang tak akan makan
sembelih seseorang. Kalau dia tak kenal siapa sembelih, walaupun Islam. Tapi dia tak suruh orang buat gitu. Untuk dia. Untuk dia. Ada tempat kita, saya kenal, dia guru saya juga. Bagus dia, memang kita respect lah dia. Dia tak makan. Tapi dia pergi tempat kenduri. Tapi dia makan bubur gitu lah. Kalau tak payah sembelih. Kecuali dia tahu. Dia apa tu kalau tak semaya, dia berhenti ke lalu. Tapi dia tak suruh orang buat gitu. Tapi untuk dia. Sahabat pun gitulah juga. Aisyah sendiri memang gitu sikap dia. Dia boleh duit, dia belanja lah. Dia tak takut ni tak ada piti. Sebab apa? Dia nampak apa yang ada dalam khazanah tu. Hak tu perekat mana tu? Apa kita tak ada piti ni kata dia. Esok anak sekolah kata Nabi tak ada rasa rakyat. Kelepah. No. Bapa tahap dia. Sebab tu kita ikut. Maknanya untuk masuk surga tak mesti tahap tu masuk surga. Ikut hak biasa ni pun masuk surga. Boleh masuk surga. Dah sahabat bukan semuanya sepupu Aisyah, sepupu Abu Zar. Bahkan hak umumnya tidak seperti Abu Zar. Abu Zar menonjol naik sebab dia yang gitu. Mungkin ada beberapa orang lain. Tapi hak umumnya Nabi ajar. Sebab tu kita kena tengok, kalau jumhur ulama, dia akan bagi hak sederhana untuk masyarakat boleh buat. Bukan semua orang boleh buat. Jadi untuk masuk surga ni, buat hak ni pun boleh dah. Hak tu perekat lain tu. Oh tak boleh buat. Apa dia boleh buat? Buat tu boleh lah. Tapi orang akan ketawa lah. Saya singgah sama ibu anak sebut ni, jangan buat. Email ni dibaca khutbah. Hari Jumaat ni. Malah sebut masjid mana. Ni tidak di Afrika ni, lain. Jadi jerit dia baca khutbah. Memang kita bersedih juga cerita Palestin. Jerit tu luar biasa. Terhenti, bunyi suara pelik. Kadang-kadang bunyi sepanjang. Atas khutbah kita pun tunduk gitu. Hak sebelah ni ni mulut pasal itu sikit. Tak tahulah orang kapur dia semua suara segar tu. Kata tak tahulah, wallah itu harialah. Tapi nak ayatnya kalau pelik. Sebab tu saya nak bakar ni jadi dengan sendiri. Hasil daripada dia mengamati aku. Jadi soalan tadi sebenarnya tidak bercanggah. Jadi hak sana hak Nabi suruh buat tu untuk umum. Sebab tu saya sebut. Orang mari berubat dia pocik ni tahap 4 dah ni. Nak berubat ke kau nak suruh doa gitu-gitu ya. Ataupun serah pada Allah SWT. Sebab kalau buat gini pun kau tak sembuh juga. Boleh ke doktor kejap gitu? Mati dah bersakit tu. Dia kata kau selok aku jumpa doktor ni. Doktor kena kata ke mana? InsyaAllah kita cuba buat. Sebab semua ni ketentuan. Tapi kita berusaha. Sebab ada sembuh, masih ada harapan lah. Ni kata awal-awal lagi. Dia pun pergi ke klinik tu. Gerak doktor tu atau apa dia tu tak boleh. Salah dalam agama. Jadi mana dia ada peringkat? Asal ni gitulah juga. Asalnya kena pergilah kita. Sayanya gini, saya terima, jangan silap faham. Memang dalam kita ada sebut setengah-setengah orang panggil wajib. Kalau dia sakit dia tak berubat pun. Ni untuk dia. Dia tak suruh lewat gitu. Sebab dia kata dengan sebab sakit tu, dengan sebab dia sakit dia pahala lebih besar. Sebab ibadat dia kuat dengan sebab dia sakit. Kita ni kalau sakit kuat kurang ibadat. Kurang. Dalam hadis Nabi pun sebut salah satu kekurangan sakit ni sebab jadi kurang ibadat. Tu untuk siapa? Untuk orang awam. Hidup dia lebih baik lagi. Tu. Jadi dia tak sama manusia. Jadi makna hadis tadi kedua-dua boleh pakai. Cuma dia untuk peringkat. Jadi kalau untuk kita, untuk orang awam, kita kena pakai tadi. Sebab Nabi sendiri pun rawat Sayyidina Ali sakit mata. Nabi sendiri rawat. Tapi atas nama mukjizat lah. Gitu. Ni. Dia tak boleh lah. Tak kira siapa. Dia maksud orang yang telah mati ni sesiapa saja. Tak boleh. Kita tak boleh nak bertawassul. Tawassul ni mana kita nak ambil manfaat dia. Sepatutnya sebab sebenarnya Nabi sebut dalam riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ada sahabat tanya mak dia meninggal dunia, ada lagi ke peluang untuk saya buat baik pada mak saya? Ni soalan ni lah. Nabi kata doa kebaikan, yang kedua doa keampunan, yang ketiga teruskan amalan baik yang pernah ibu bapa kita buat supaya pahala berterusan. Yang ketiganya buat baik tak salah. Yang ketiga buat baik pada teman-teman dia, kawan-kawan dia. Itu Nabi sebut. Lepas tu dah ke atas nama mak kita boleh. Tu ulama terima. Bukan mak kita. Lepas tu kita duk baca Quran, setiap kebaikan kita buat semua tu hasil daripada didikan ibu bapa. Ibu bapa kita boleh free je tu. Tu kelebihan dia. Jadi maknanya kita ni menjadi modal untuk ibu bapa kita dapat kebaikan semasa dia dalam kubur. Sebab tu dalam hadis Nabi ada khairat dia terkejut tengok.
Dia kata, kenapa banyak gelima pahala dia? Dia terkejut, pahala banyak terlajut. Anak muatal ni. Hak anak muatal kan. Hak anak dia baca Quran, anak dia meneruskan perjuangan ibu bapa dia. Contoh, saya ambil contoh. Misalnya ayah dia dulu sudah menjadi tetap. Ayah dia ni misalnya buat sumbangan RM50 sebulan untuk tempat anak yatim. Bila ayah dia meninggal dia sambung tu. Dia boleh pahala suku pula, ibu bapa dia boleh juga. Buatlah tu, hak jelasnya. Ni tak boleh. Tawassul ni dia guna sin pula. Penyampaian maknanya tawassul. Ni tak, tawassul ni berwasilah, itu makna tawassul. Gitu Baik, kita baca Quran, kita wirid sedekah semua boleh kamu kita pahala. Bukan pahala kita, pahala lain tu hawi. Hak kita tak terjejah. Mana sistem bagi pahala ni saya tak nampak ada dalam agama. Kita buat tu kebaikan, kemudian kita transfer ke dia. Adalah sikit-sikit dekat kita. Lepas tu boleh dia banyak mana. Tak ada bagi lagu. Tak ada. Ada hadiah? Hadiah ke? Hadiah pahala? Oh, tak ada hadiah pahala. Tak ada. Misalnya baca Fatihah hadiah ke dia. Oh, parut kalau kita panjang kan itu ni. Ringkasnya tak ada lah. Kalau saya nak tanya gini lah logik pertama. Lepas tu bila saya baca Fatihah tu, mana sebab ikhlas ni. Boleh pahala. Baik, pahala tu dia gimana dulu? Dia dalam agama kita, bila maksud boleh pahala, mana dicatat oleh malaikat, itu maksud boleh pahala. Bila kita buat sesuatu boleh pahala, mana dicatat oleh malaikat. Raqib dan Atid, dia tulis. Baik, saya nak tanya lah. Bila dia tulis tu, dia tulis akaun kita dulu ke? Kau dia tulis dalam akaun kita nak hadiah tadi. Kau lagu mana cuba ayat? Tak ada siapa boleh hoyak. Mungkin itu perkara ayat. Nak ayat lagu mana? Kalau kita andalkan dia masuk dalam buku kita dulu, sepenuhnya pahala tu. Lepas tu baru dia masuk dalam buku kau tu. Masalah buku kita dia robah. Itu kijagong tu. Mula-mula tulis akaun kita. Selepas kita baca habis tu, dia pun hapus mula. Dia pergi masuk dalam tu. Saya duk rasa dia ni hijab bank asal ni. Boleh jadilah. Dia boleh transfer gitu. Ya kita mana-mana nak buat lagu tu. Kau mana? Kau cuba ajak kau mana boleh. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis, kalau hak berkait dengan kita buat sesuatu amalan, tiba-tiba kita ke, guru kita ke, memang sebut je lah pahala lain. Bukan pahala kita baca tu. Pahala lain tu hawi dalam khazanah susu sebagai insentif pada dia, sebab dia guru kita, sebab dia ibu bapa kita. Jadi orang mati 40 tahun hak kita betul kenal tu, sebab apa dia nak boleh pahala kita baca Quran? Sebab apa? Jadi penyebab kita pandang Quran, Allah muilah sebagai menghargai dia. Dalam hadis sebut sebagai apa? Syukran lahu, sebagai menghargai dia. Tapi kalau orang lain kita pun tak kenal dia, 40 tahun dah dia mati, tiba-tiba kita baca Quran, boleh ke dia? Orang kita guna istilah hadiah. Nak hadiah apa? Lepas tu kalau boleh ke dia, atas sebab apa? Kalau tadi sebab ibu bapa, dia panggil ubuwah wa umumah tu. Ke ibu bapa itu besar hubung kait dia. Hak ni atas sebab apa? Cuba ya. Logik tak boleh terima. Lepas tu kalau kita kata dak, bila kita baca Quran mengenai awal-awal lagi baca untuk orang mati tu, Raqib Atid tulis lalu, ya sedap awak sebut gitu tu dah. Ya tu, tak boleh main ngecek gitu. Tak ada sebab, tak ada dalil sebenarnya. Oh jauh kalau kita nak kiyah dengan kata apa ni, Imam Ahmad kata baca Quran siapa? Ahmad kata baca Quran ni siapa pada orang mati tu. Kita pun terima kalau siapa lagu mana? Ibu bapa. Dia hatta Quran kita ngaji Quran dia pun habis itu. Munasabah lah boleh dia. Lepas tu guru Quran kita mengajar, munasabah lah boleh dia. Lepas tu orang yang buat program tu, munasabah lah boleh dia juga. Misalnya kita kata contoh di sini. Siapa yang urus dia punya center ini? Mana setiap hak ngajar pun dia boleh pahala juga. Sebab apa? Sebab ringkas hari tu. Siapa menjadi punca berbahagia, dia akan dapat. Dapat tu bukan kongsi pahala. Pahala lain tu habi. Jelas dalam agama kita. Jadi hak Imam Syafi'i kata tak siapa tu hak mana? Hak selalu lah kita. Dia tak ada kaitan langsung. Tu. Jadi maknanya bila kita, jadi isu ni maknanya kita nak tolong orang mati. Itu isu sebenarnya. Baca Quran ke, tahlil ke, semuanya adalah nak supaya orang mati ni kita boleh tolong dia bila dia mati. Terahlah buat tahlil tak sempat makan nak tahu. Ataupun buat roti jahitan, terah buat tahu. Ngepek dada-dada. Tak apa lah, biarlah waktu tu kata prejudis tu Ustaz Din tu biar tak usah tarik balik waktu tu dia nya tak Imam Syafi'i tak tahu bahawa kalau anak baca Quran siapa pahala kemak dia. Imam Syafi'i tu lebih pada kita tahu waktu.
Tak kira Imam Syafi'i tak tahu. Kalau kita baca Quran, siapa pahala pada guru kita? Tiba-tiba Imam Syafi'i kata tak siapa. Tak siapa ni hak mana? Hak tadi lah, tak ada sanggup paut tu. Kita yang saya sebut buat program, kita mengajar juga satu program Quran, kita cari dana, kita suruh guru mengajar. Kita boleh pahala tu sebanyak mana berserah pada Allah. Sebab kita terlibat. Cuba tengok Imam Nawawi. Tokoh besar mazhab Syafi'i. Bila orang baca, bila dia hurah hadis tu kan, Nabi kata ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi gerak kedua jari gini. Hadis musalsal tu kan. Nah. Aku anak yatim, aku rapat dengan dia dalam surga bagaikan dua jari. Imam Nawawi buat kenyataan. Dia kata berdasar sesiapa yang terlibat dalam menjaga kemaslahatan anak yatim, dalam apa aspek penglibatan saja, dia tetap dapat ana kafil wa kafilat kahatain fil jannah. Tetap dapat. Misalnya, saya cari derma, saya tak kenal anak yatim, saya bagi pada orang yatim, tetap kita dapat. Kita bagi tanah, kita cari derma, kita tak derma sendiri, asal terlibat saja. Jadi munasabah lah dia boleh pahala sebab terlibat. Hak tadi terlibat agama dia. Hak 40 tahun mati tadi. Logik ke agama lagu tu. Fikirlah. Kok mana boleh? Anak dia pun tak ada dengan ayah dia. Mak dia mengandung, ayah dia mati. Tapi anak dia boleh sebab apa? Ubuwah, kebapaan itu. Ulama kata. Dan umwah. Hubungnya ni, dia tak ada bekas. Hubungnya ibu bapa ni tak ada bekas. Anak saya dulu. Anak kandung tapi bekas anak kandung. Ada. Bekas tu lelaki ada. Bekas bini, bekas anak tak ada. Sebab dia tak putus lah tu hubungnya. Sampai dunia akhirat. Itu ayat besar tak besar. Dia kena faham ayat tu. Jadi tak perlu tawassul dengan ibu bapa. Tak perlu. Gitulah mudah. Jadi masalah hadiah ke Al-Fatihah tu memang tak ada asal tu. Patut orang kita ada buat. Tak boleh kira orang buat ni. Ni kita rakyat tak marah dah ni. Nah, kalau rakyat tempat tertentunya marah. Dia kalau rakyat gitu ke tak? Memang dia kata lah jalan ni. Pok dia kata tak. Dia nak tobik mulut tu. Dia start dengan tu. Dia start di makhraj di bibir apa ni? Syafat-syafatan, huruf syafatan tu kan. Dia start tu. Tu bahaya tu. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah lah. Dosa besar ni tuduh orang gitu. Kalau dia anggap mana nama tu kafir, maknanya dia telah mengkafirkan orang itu tu. Na'udzubillah min zalik. Saya setakat tu lah. Sebenarnya Maulana sebut dalam pengajian Bukhari pun rasa rapat Jeddah tu. Ni apa panggil tazkirah musim-musim ini. Panas sikit. Jadi gitulah saya setakat tu lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Wabarakatuh.